Sedih, memang sedih. Tiada jemaah antarabangsa tahun ini. Tetapi begitulah, untuk menjaga keselamatan dan kesihatan kita. Kita di dalam wabak, kita harus menerima apa sahaja ketentuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Bang Cik Live. Hari ni Bang Cik nak bawa anda semua jalan-jalan kawasan sekitar yang kebiasaannya pada waktu haji setiap tahun. Inilah antara bandar yang paling sibuk, bandar yang paling dekat dengan kerja haji. Tapi sebelum itu Bang Cik tunjukkan keadaan yang sebenarnya menyedihkan. Seperti kita tahu, lagi beberapa hari je lagi untuk kerja haji, ataupun kita dah masuk ke bulan Zulhijjah. Tetapi keadaan yang begitu sepi sekali bandar yang berdekatan dengan Mina, iaitu berdekatan dengan Jamrat, begitu sepi sekali. Okey, jom ikut Bang Cik hari ini jalan-jalan sekitar Aziziyah. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau baru berjumpa dengan channel Bang Cik Live, tolong subscribe. Kalau dah jumpa, jangan lupa tekan button notification supaya kita dapat bersama-sama mengetahui keadaan terkini perkembangan haji pada tahun ini. Jangan lupa komen jika ingin bertanya sesuatu. Jangan lupa kongsi video Bang Cik supaya kita semua dapat manfaat bersama dan juga menghilangkan kerinduan tentang Kota Mekah. Satu lagi, jangan lupa tekan button like jika menyukai video-video Bang Cik. InsyaAllah sekejap lagi Bang Cik akan tunjukkan kamera di hadapan, dan Bang Cik akan singgah di tempat yang paling sibuk di Kota Mekah jika diberi kesempatan. Okay, stay tune. Kita akan pusing ke depan kamera kita. Okay, sebelum Bang Cik meneruskan, Bang Cik merakamkan detik-detik berada di kota sepi. Bang Cik doakan semua sahabat-sahabat Bang Cik, subscriber Bang Cik, dan juga viewer-viewer, penonton-penonton sekalian dilindungi oleh Allah SWT. Di hadapan kita ni sebenarnya adalah lorong yang paling sibuk. Jika dah dekat Zulhijjah ni, memang Bang Cik tidak boleh membawa kenderaan selapang ini. Sebab tu, kenapa teksi mahal, kenapa pengangkutan jadi mahal. Adakah Arab Saudi tidak boleh kontrol? Benda-benda macam ni sebenarnya bukan disebabkan tidak boleh kontrol, tetapi kita kena faham sendiri. Dengan kesibukan, dengan kereta tak boleh berjalan langsung, jam sepanjang masa 24 jam. Dan di sinilah lokasinya. Kebiasaan kalau jemaah-jemaah Malaysia ataupun jemaah-jemaah daripada luar yang menggunakan pakej swasta, iaitu bukan muasasah, melalui tabung haji ataupun tidak. Sebab apabila pada musim haji, kita ada dua jenis haji, iaitu haji furada. Itu tiada kena-mengena dengan haji tabung haji, dan juga haji swasta, iaitu mendapat panggilan daripada tabung haji tetapi memilih untuk membeli pakej haji tertentu. Kebiasaannya hotel-hotel di sekitar ini, kalau kita tengok di hadapan kita, sekejap ada satu rock block, dan sebelah kiri kita, kalau kita berpusing ke kiri, ianya adalah terus ke Jamrat. Sekarang ni untuk ke Jamrat memang agak sukar dan agak tidak boleh.
sebabkan sesiapa yang ditangkap berada di kawasan kerja haji ataupun di kawasan Masjidil Haram tanpa permit akan didenda RM10,000. Sebab apa? Sebab untuk menjaga keselamatan ataupun kesesakan ataupun benda-benda yang tidak diingini berlaku sepanjang musim haji. Okey, banci akan U-turn. Banci akan melalui restoran. Restoran yang memang tidak asing lagi bagi jemaah umrah dan jemaah haji, iaitu kejap okey, banci akan U-turn. Banci akan ke kanan. Kalau kita melihat ada dua lorong sekarang ni. Sebenarnya kalau sebelah kanan banci ni, yang banci lalui ni, dipanggil service road, iaitu jalan yang untuk orang parking ataupun untuk orang pergi ke kedai ke apa. Dan jalan sebelah kiri tu adalah jalan utama. Okey, insyaAllah banci akan melalui ataupun akan singgah sekejap ke restoran yang ternama juga, iaitu restoran Andalus. Nasi mandi yang digemari oleh jemaah-jemaah umrah dan jemaah haji di kawasan Aziziyah ni hanya berada di hadapan kita sahaja. Tapi sebelum itu kita tengoklah betapa kosong. Kita kena masuk silap sebab restoran tersebut selepas flyover menuju ke Mina. Okay, kalau kita tengok signboard tu, kalau kita pergi sebelah kanan adalah tuju je ke Mina. Banci pun dah tak berani ke kanan disebabkan itu adalah kawasan haji. Banyak batu-batu dibuat, roadblock dibuat, memastikan orang tidak melalui kawasan haji. Okey, kita akan sinilah restorannya. Kalau buka insya-Allah, tetapi banci pasti tiada jemaah. Di Aziziyah ni ada 2 restoran ataupun 3 restoran yang ternama untuk jemaah haji sebenarnya. Ini adalah salah satu dia. Bayangkan kalau musim haji sebenarnya, restoran ni penuh dengan jemaah. Restoran Al-Andalus. Dan restoran kedua, nasi mandi juga, iaitu restoran Ridan. Antara jemaah-jemaah Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei yang akan singgah untuk makan, untuk menikmati makanan yang sedap dan dekat dengan Masjidil Haram, dan bandar yang cukup pesat sebenarnya. Dan ini adalah bandar yang dekat sahaja. Kita tengok kedai-kedai semua tutup. Ini kita try. Ini adalah laluan pergi ke Jamrat sebenarnya. Tengok ada tak roadblock? Ada juga. Okey, kita U-turn. Ni atas bukit dan sebalik bukit ni adalah Jamrat, tempat melontar. Kita lalui jalan-jalan dalam yang kebiasaannya memang penuh dengan jemaah. Sunyi, memang betul-betul sunyi. Banci terasa sedih disebabkan biasanya dalam nak dekat 10 Zulhijjah ni, kebiasaannya rata-rata jemaah swasta telah datang. Dan ini adalah kawasan banci bermain. Sebab apa? Kebanyakannya jemaah swasta mempunyai ramai mutawif, iaitu mutawif sahabat banci, yang memang sepanjang tahun datang ke kota Mekah untuk menjadi mutawif umrah ataupun jadi mutawif, jadi pembimbing haji. Itulah peluang bagi mutawif untuk melakukan haji. Sebab kalau kita nak ikut semua tabung haji, tidak termampu tabung haji untuk membawa semua. Tetapi untuk yang mana yang baru mencuburi ataupun yang lama mencuburi bidang mutawif ni, inilah kesempatan sebenarnya. Dan diorang akan join, diorang akan bersama dengan PK-PK swasta
supaya diorang dapat juga menjalankan kerja haji. Alhamdulillah, ramai juga sahabat-sahabat banci yang bertahun-tahun menjadi mutawif, bertahun-tahun menjadi mutawif umrah tidak berkesempatan. Tetapi dengan adanya pakej-pakej swasta ataupun haji furada ni, beliau semua mutawif-mutawif ini terpilih untuk menunaikan fardu haji. Bayangkan, kita dah selalu bawa orang umrah, tiba-tiba kita belum lagi naik haji. Dan kita berterima kasih lah, banci berterima kasih kepada pakej-pakej swasta ni kerana memilih kebanyakannya mesti muka-muka baru ataupun muka-muka lama yang tidak pernah datang membuat haji. InsyaAllah itu semua adalah ketentuan ilahi. Sebab itu bila orang bersuara kenapa pakej-pakej swasta ni terlampau mahal, disebabkan salah satu dia adalah kerana hikmat mutawif yang ramai. Okey, ini adalah restoran Ridan. Alang-alang kita dah lalu, ini adalah restoran Ridan. Dan lorong ke kanan ini adalah biasanya hotel-hotel pakej-pakej swasta. Di sini kita akan ke kanan sebentar lagi. Okey, ramai yang bertanya banci, apakah kelebihan pakej swasta dan juga pakej muasasah? Ni banci alang-alang dah melalui kawasan haji pakej swasta. Ni adalah memang lorong yang memang banci rindui. Sebab kalau banci mengerjakan haji, inilah adalah lorong utama banci akan ulang-alik ke Jamrat. Lautan manusia berada di sini. Dan pagar, kita perasan pagar disediakan di tepi ni. Okey, kita akan perasan ada pagar tinggi, pagar hijau ni. Okey, pagar hijau ni Siddiq Street. Sebab apa buatnya pagar ni? Supaya akan terjadinya jalan satu hala daripada untuk ke Jamrat. Kita tak boleh menyeberangi suka-suka walaupun hotel kita di sebelah sini. Okey, walaupun hotel kita di sebelah sini, ini adalah biasanya kebiasaannya hotel-hotel di sini hanya buka setahun sekali sahaja. Dan di sinilah terletaknya pakej-pakej haji, pakej-pakej swasta. Banci tak boleh terus ke depan sebab ada roadblock untuk terus ke Jamrat. Sekejap dan di hadapan kita sebenarnya terletaknya hotel-hotel pakej yang berdekatan dengan Jamrat. Dan di sinilah perkampungan pakej-pakej swasta. Banci try pergi hotel yang sahabat banci pernah ada, iaitu hotel MKM, iaitu MKM Travel. Banci selalu kalau semasa musim haji, banyak sahabat-sahabat banci mengambil pakej tersebut. Sebenarnya banyak lagi Raiha, banyak, memang banyak pakej. Banci tak boleh sebut satu je sebenarnya. Itu tidak adil. Tidak adil. Okey, dekat sinilah terletaknya hotel. Kalau kita tengok, memang hotel-hotel ni semua sepi tanpa jemaah. Ni dia di hadapan hotel Dar Salim Hotel. Dan untuk ke Jamrat, kita boleh melalui terus je eskalator ni dan terus ke Jamrat. Tak sampai 200 meter ataupun 300 meter ke Jamrat. Kenapa pakej swasta kebanyakannya memilih hotel di area ataupun di kawasan ini? Disebabkan pakej-pakej swasta ni tidak mempunyai kemah di Mina. Dan memang diorang sengaja tidak memilih kemah di Mina kerana okey, jap kita ghostan jap. Okey, kerana apabila kerja haji 3 hari, iaitu kita bermabit di Mina, kita hanya perlu berada di Mina pada malam hari sahaja, iaitu 2/3 malam. Okey, ni contoh 2/3 malam Ni kita buat ulang kaji lah, ulang kaji haji. 2/3 malam ni kalau kononnya waktu maghrib pukul 7,
waktu subuh pukul 5. Kira-kiranya ada berapa jam kat situ? Kita kira 7-7 lah. Kita kira 7-7. Senang sikit Bancik nak bahagi 12 jam waktu malam di kawasan Mina. Dan kita syarat bermabit di Mina adalah 2/3 malam. Jika kita masuk ke kawasan Mina pada selepas maghrib, iaitu kita kena bahagikan 12, bahagikan 3 dan darab dengan 2. Kebiasaannya pukul 1 ataupun 2 pagi kebanyakannya jemaah dah balik. Tapi janganlah kira betul-betul 12 jam Sebenarnya tak sampai 12 jam pun waktu malam di Kota Mekah. Cuma Bancik nak senang kira. Sebab Bancik tengah memandu, Bancik tak boleh pegang kalkulator. Jadi Bancik buat 12 jam. Lagi memudahkan Bancik, 4, 8, 12 kita kena berada di Mina 8 jam minimum. Tetapi sebenarnya tak sampai 8 jam kita berada. Biasanya 6 jam lebih saja. Pukul 1-2 pagi kita dah habis tempoh bermabit. Jadi kebanyakannya pakej swasta ni akan balik ke hotel dan berehat di hotel sepanjang hari. Hanya pergi ke Jamrat selepas asar, itu ketentuan masing-masing, ikut pada pakej masing-masing. Melontar balik ataupun melontar semasa waktu selepas masuk kawasan Mina. Kalau sesiapa yang tak tahu, kawasan Mina ataupun kawasan Jamrat masih berada di kawasan Mina. Jadi sedang kita bermabit, kita boleh melontar. Tetapi waktu afdalnya melontar hari pertama selepas wukuf adalah waktu subuh sampai ke zuhur. Dan hari kedua dan hari ketiga dan seterusnya adalah daripada zuhur sampai ke maghrib. Tapi itu adalah masa yang peak hour. Kiranya kalau haji ini berjalan seperti biasa, kawasan itu adalah kawasan yang paling penuh. Okey, dah terlampau lama Bancik tunjuk ke depan, tapi Bancik tak berjalan-jalan sebab bila kita nak menerangkan mengenai haji, kita harus berhati-hati. Kita takut tersilap. Jika tersilap, tolong betulkan Bancik balik. Tiada masalah, Bancik boleh menerima teguran. Bancik tahu diri Bancik ni siapa. Okey, apa yang Bancik belajar, apa yang Bancik tu Bancik suka kongsikan. Dan tapi ini kebanyakannya pakej swasta. Ini salah satu lagi kelebihan kalau kita menggunakan pakej swasta. Pakej swasta ni, kelebihan dia adalah kebanyakannya akan mengikut tertib sunnah Nabi Muhammad SAW ketika membuat kerja haji, iaitu menggunakan sebaik-baiknya waktu afdal. Sebab diorang mempunyai ramai kaki tangan. Orang cakap kaki tangan yang mencukupi, mutawif yang mencukupi untuk membawa jemaah-jemaah waktu afdal. Bukan kita nak salahkan muasasah ataupun ketika membuat haji secara muasasah lah, orang cakap membuat haji menggunakan pakej yang digunakan oleh tabung haji. Bancik pun tak ada nak cakap, kiranya pakej tabung haji lah, kita senang dia yang bayar 10,000 tu. Sebenarnya jadual untuk melontar, untuk ke Mina, untuk ke Muzdalifah, semuanya sudah ditentukan oleh kerajaan Arab Saudi. Jadi bila kita duduk di kemah, pagar akan ditutup dan kita akan melontar bukan waktu afdal, iaitu bukan waktu sesak di Jamrat. Tetapi untuk bagi pakej swasta, kerana diorang semua duduk di area luar daripada kawasan muasasah ataupun kawasan haji, kawasan muasim. Muasim ni kawasan pakej-pakej. Ada juga pakej swasta yang duduk kat muasim, tetapi kebanyakannya duduk di area hotel. Ada juga di kemah VIP, iaitu 112, bergantung kepada pakej. Yang Bancik explain ni, Bancik terangkan ni adalah salah satu. Tapi kebanyakan, salah satu tetapi kebanyakan pakej-pakej swasta. Sebab itu kebanyakannya memilih hotel area sini supaya tidak
kalau dia ambil dua-dua, okey, jika dia ambil dua-dua, dia ambil kemah di Mina, kemah di dan hotel di kawasan Mina, menyebabkan lagi mahal kos dia. Sebab dia kena perlu sewa di kemah di kawasan Mina, dan dia perlu juga sewa di kawasan hotel. Jadi menambahkan kos. Tetapi ada kelemahan juga sebenarnya. Okey, kelemahan yang terbesar apabila kita mengambil package hotel, semasa bermabit kita tidak mempunyai kemah. Kita akan bertaburan. Siapa-siapa yang pernah ambil package mesti terindu dengan suasana dihalau polis ke sana ke sini dengan siren polisnya. Kita berjalan-jalan di kawasan Mina sehinggalah kita mempunyai kawasan sesuai. Itu pun kebiasaannya tak lama. Kebiasaannya berada sebentar sahaja. Itu adalah kelemahan dia, kelemahan terbesar. Bermabit tanpa kemah, bermalam tanpa kemah. Dan jika hujan, tapi jaranglah berlaku pada musim mabit ataupun pada malam mabit berlakunya hujan. Kalau hujan memang terseksa sikit lah, sebab kita tak ada kemah, tak ada apa. Jadi kita berada di kawasan terbuka dan hanya berpayung. Okay, inilah kebiasaannya hotel-hotel ataupun funduk-funduk yang ada di sini. Jemaah Indonesia pun ramai. Jemaah daripada lokal pun biasanya akan sewa rumah dekat sini. Jemaah lokal tu banci bermaksud dia jemaah yang memang dah berada di Saudi Arabia bekerja ataupun sebab-sebab sebagainya. Dia akan duduk di area sini, senang nak bermabit. Dan kita tahu memang kemah untuk menampung, kemah di Mina tidak boleh menampung keseluruhan jemaah. Sebab itu jugalah package ini ada. Okey, ada satu lagi hotel yang Bancik nak tunjuk. Okey, dah terlampau lama Bancik berada dalam kereta dan cuma Bancik nak keluar sekejap, melagakan pinggang. Dan Bancik nak tunjuk, ini adalah antara hotel yang Bancik datang. Okey, Bancik selalu datang pada ketika musim haji, iaitu berada di hadapan kita. Hotel funduk ni Bancik tak boleh masuk. Antara jemaah-jemaah Malaysia ada juga berada di sini. Dan untuk ke Mina, untuk ke Mina dan untuk ke Jamrat melalui tangga di sini. Sesiapa yang pernah duduk hotel sini sila komen. Mesti rindu pada hotel ini. Bancik selalu tunjuk hotel-hotel ataupun funduk-funduk yang berada di tabung haji punya, hak milik tabung haji, tetapi tidak menunjukkan hotel-hotel package swasta. Dan kira-kira 200 meter, 300 meter terus ke Jamrat. Salah satu sebab dia yang Bancik selalu cakap daripada tadi adalah mudah. Okey. Dan satu lagi Bancik nak tunjukkan. Kalau dekat sini kita akan nampak, kita akan nampak satu jambatan. Satu jambatan yang tergantung tu. Jambatan tergantung tu adalah sebenarnya jambatan LRT. LRT yang terputus. Memang tu adalah perakhiran LRT. Sedih, memang sedih. Tiada jemaah antarabangsa tahun ini. Tetapi begitulah, untuk menjaga keselamatan dan kesihatan kita. Kita di dalam wabak, kita harus menerima apa sahaja ketentuan. InsyaAllah Bancik akan akhiri versi ataupun vlog kali ini, episod kali ini tentang sepinya kota Mekah, kota haji yang kita rindui. Dan adalah Bancik explain sikit pasal package swasta. InsyaAllah semoga tahun hadapan kita doakan haji berjalan seperti biasa. Dan apabila ingin membuat keputusan kita nak buat package haji swasta ataupun muasasah, kita dapat gambaran sepenuhnya bagaimanakah kita ingin memilih haji kita. Okey,
Bancik ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana menonton vlog Bancik sehingga akhir. Bancik akhiri dengan kalam bismillah. Jangan lupa subscribe, like, share dan juga komen di bawah. Nak tanya apa-apa lagi tentang pakej swasta ataupun pakej muassasah, boleh bertanya Bancik. Semoga video ini bermanfaat untuk semua dan Bancik doakan semua sahabat-sahabat Bancik dilindungi oleh Allah SWT. Assalamualaikum. Bye bye. 妈去了。